Potensi bantuan kepada Iran jika terlibat serangan ketenteraan Iran mempunyai rangkaian sekutu ketenteraan dan politik yang luas di Timur Tengah. Contohnya, pada Januari 2025, Iran dan Rusia menandatangani perjanjian perkongsian strategik 20 tahun merangkumi kerjasama perkhidmatan keselamatan, latihan ketenteraan, dan pengiriman kapal perang. Perjanjian itu menyatakan kedua-dua pihak tidak akan membenarkan wilayah mereka digunakan untuk menyerang satu sama lain, tetapi tidak mengandungi klausa pertahanan bersama yang memaksa Rusia campur tangan jika Iran diserang. Selain itu, Iran adalah sekutu utama Presiden Assad di Syria sejak 2011. Misalnya, pada 2020, Iran menandatangani perjanjian ketenteraan komprehensif dengan Syria, termasuk penguatan sistem pertahanan udara Syria. China pula mempunyai perkongsian strategik komprehensif 25 tahun dengan Iran ditandatangani 2021 yang memperluas kerjasama ekonomi dan keselamatan. Laporan menunjukkan China sanggup menempatkan pasukan keselamatan untuk melindungi projek di Iran dan memastikan bekalan minyak Iran ke China terus mengalir. Kesemua hubungan terbuka ini memperlihatkan Iran mempunyai beberapa sekutu rasmi, Rusia, Syria, China, yang mungkin secara politik menyokongnya, walaupun bentuk sokongan ketenteraan sebenar bergantung kepada perkembangan konflik. Negara-negara yang mungkin memberi sokongan tidak rasmi juga wujud. Misalnya, terdapat laporan bahawa firma-firma China telah membekalkan bahan bakar roket kepada Iran untuk menggantikan kelengkapan yang musnah dalam serangan Israel. Iran pula telah membekalkan peluru berpandu dan drone Shahid kepada Rusia untuk kegunaan perang Ukraine, menunjukkan hubungan teknologi ketenteraan dua hala yang erat. Sekiranya berlaku konflik, Riyadh atau Washington mungkin tidak membantu Iran, tetapi Beijing dan Moskow cenderung menentang sebarang eskalasi. China secara rasmi menzahirkan kerisauan mendalam terhadap serangan Israel ke atas Iran dan menggesa penurunan ketegangan. Rusia pula, walaupun mengutuk serangan ke atas Iran, diperkirakan kekurangan kapasiti untuk mengerahkan bantuan ketenteraan secara langsung disebabkan tumpuannya dalam perang Ukraine. Rusia bahkan secara terbuka menyatakan tidak diwajibkan untuk membantu ketenteraan Iran di bawah perjanjian 2025. Pakistan dan negara lain yang pernah mempunyai hubungan bekalan senjata kepada Iran seperti Korea Utara boleh menjadi sumber bukan rasmi tambahan, tetapi sejauh mana mereka akan campur tangan dalam perang terus tidak jelas. Iran juga menyokong rangkaian militia dan gerakan bukan negara yang dikenali sebagai paksi perlawanan. Kumpulan-kumpulan ini bertindak sebagai proksi Iran di beberapa medan konflik. Sebagai contoh, Hezbollah di Lubnan adalah sekutu terkuat di kalangan golongan Syiah diikuti oleh milisi Syiah di Iraq seperti Kataib Hezbollah dan Asaib Ahl al-Haq yang berada di bawah payung pasukan mobilisasi rakyat PMU Iraq. Selain itu, Hamas dan Jihad Islam Palestin, walaupun majoritinya Sunni, telah menjalin perkongsian operasi dengan Iran menentang musuh Israel. Houthi di Yemen pula telah berulang kali menyerang kedutaan Israel di Laut Merah sebagai tanda solidariti dengan rakan-rakan mereka. Menurut penganalisis, jika Iran diserang, gencatan senjata Yaman akan dilupakan dan Houthi akan kembali bergabung sebagai tentera populer untuk membela pelindung utama mereka. Secara keseluruhan, Hezbollah, milisi Syiah Iraq, Hamas, Jihad Islam dan Houthi menjadikan Iran pelindung bersama. Mereka sering menyerang sasaran Israel dan berkongsi maklumat perisikan dengan Iran. Dalam beberapa konflik terakhir, misalnya pada April 2024, Iran turut melibatkan kumpulan-kumpulan ini untuk menyerang Israel secara serentak. Houthi melancarkan peluru berpandu ke selatan Israel dan milisi Irak menghantar drone sebagai sokongan kepada serangan udara Iran. Sikap kuasa besar dan serantau Rusia. Rusia menganggap Iran sekutu strategik, namun perjanjian 20 tahun 2025 tidak mewajibkan bantuan ketenteraan segera kepada Tehran. Rusia tidak mahu terlibat perang tambahan di Timur Tengah selagi perang Ukraine belum selesai. Pada Jun 2025, Presiden Putin mengecam serangan Israel ke atas Iran sebagai tindakan kekuatan dan menekankan keperluan menghentikan permusuhan serta menyelesaikan isu nuklear melalui rundingan. Ini menunjukkan Rusia berpendirian menentang provokasi terbuka tetapi juga menolak provokasi Israel. China
Beijing adalah rakan dagang dan politik utama Iran. Kerana kebergantungan kepada minyak Iran dan kepentingan kestabilan rantau, China menentang sebarang pelanggaran kedaulatan Iran. Dalam perkembangan terkini, jurucakap Kementerian Luar China menyatakan China bersedia memainkan peranan konstruktif bagi meredakan ketegangan. Walaupun kerjasama strategik 25 tahun mereka jelas melibatkan pelaburan besar China, China tidak mengisytiharkan sokongan ketenteraan. Ia lebih cenderung menggesa diplomasi dan deeskalasi daripada campur tangan secara langsung. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terbuka menawarkan diri sebagai perunding bagi menghentikan konflik antara Iran dan Israel, menegaskan kepentingan keamanan dan kestabilan serantau. Turki tidak menyatakan sokongan ketenteraan kepada mana-mana pihak. Sebaliknya, ia menasihatkan rundingan nuklear diteruskan sambil mengekang ketegangan. Dalam satu panggilan telefon dengan Putin pada Jun 2025, Erdogan turut mengutuk serangan Israel ke atas Iran dan mendesak henti tembak segera. Sikap Turki adalah neutral proaktif. Ia mengutamakan penyelesaian diplomasi dan mengelak perang terbuka di rantau berdekatan. Iraq. Kerajaan pusat Iraq mengekalkan pendirian seimbang kerana hubungan rapat dengan kedua-dua Amerika Syarikat dan Iran. Secara rasmi, Baghdad cuba mengelakkan dilema keterlibatan, menumpukan kepada pembinaan semula negara. Namun, beberapa milisi Syiah Iraq telah memberi amaran keras. Misalnya, kumpulan Kataib Hezbollah menyatakan ia akan menyerang pangkalan Amerika di rantau jika Ali Saud cuba masuk campur dalam perang Israel-Iran. Sekitar Mei-Juni 2025, milisi-milisi sedemikian kekal dalam mod berjaga-jaga tinggi di sempadan Iran-Iraq. Secara ringkas, meskipun Baghdad rasmi mungkin memohon ketenangan, cabang militan kerajaan, PMU, yang pro-Tehran mungkin bertindak balas terhadap sebarang eskalasi atau agresi terhadap Iran. Syria. Kepimpinan baru Syria, Presiden Interim Bashar al-Shara, dilaporkan menyandarkan harapan kepada pemulihan hubungan dengan dunia luar, terutama Amerika Syarikat dan Eropah. Laporan menunjukkan Syria mungkin tidak lagi sepenuhnya berpihak kepada Iran seperti di zaman Assad. Dalam hal ini, jika Iran diserang, kerajaan Syria yang kini bertindak balas kepada tekanan antarabangsa seolah-olah tidak bersedia untuk menjadi landasan operasi ketenteraan baru bersama Iran. Pendekatan Syria kelihatan pragmatik. Ia ingin kestabilan tanahnya sendiri dan belum membuat sebarang ikrar menyertai Iran secara rasmi dalam konflik tersebut. Lebanon. Respon rasmi. Lebanon berbeza daripada sikap Hezbollah, kumpulan bersenjata utama negara itu. Pemimpin politik seperti Presiden Aoun dan Perdana Menteri Salam secara terbuka menyeru Lebanon kekal neutral dan mengelak konflik dengan Israel demi mengelakkan malapetaka lebih teruk. Pendirian ini selaras dengan keadaan Lebanon yang masih parah akibat perang terdahulu. Namun, Hezbollah sendiri masih bersedia untuk bertindak balas jika pusat komandonya diserang. Ia bergantung kepada cara Iran memberi arahan semasa konflik. Kerajaan Lebanon bagaimanapun berusaha mengekang Hezbollah supaya tidak meluaskan peperangan ke Lebanon bagi menjaga kestabilan domestik. Kesimpulannya, sekiranya Iran diserang secara langsung, ia boleh bergantung kepada sekutu terbuka seperti Rusia dan Syria dari segi politik melalui perjanjian kerjasama. Negara-negara seperti China turut dianggap sekutu strategik ekonomi yang mungkin menyokong secara diplomatik. Di samping itu, Iran mempunyai jaringan proksi yang mantap, terutama Hezbollah di Lubnan, milisi Syiah di Iraq, serta Hamas dan Houthi, yang hampir pasti akan menyerang sasaran Israel atau sekutu barat atas nama Solidarity. Kuasa besar lain, Rusia, China, Turki, dan jiran serantau, Iraq, Syria, Lebanon, pada umumnya cenderung menasihatkan penurunan ketegangan dan mengelak perang terbuka, walaupun kumpulan-kumpulan militan pro-Iran di Iraq dan Lebanon masih bersedia untuk tindakan militan jika diperlukan. Laporan dan perkembangan terkini menggariskan bahawa respons terhadap serangan ke atas Iran akan melibatkan gabungan bantuan rasmi, sokongan luar rada dan mobilisasi proksi. Semuanya berpaksikan kepada kepentingan geopolitik semasa dan ikatan strategik dengan Iran.